Mari kita sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memimpin pelajaran kidung. Sila lihat kidung bilangan 363. Kidung bilangan 363. 363. Ayat yang pertama. Kepada janji Kristus Rajaku, puja baginya kekal selamanya. Kemuliaan di tempat maha tinggi, berpegang pada janji Allah. Berpegang pada janji Juru Ayat kedua. Kepada janji badai aku timbang menerjang, dengan kuasa-Mu mengagumkan Bapa, berpegang pada janji berpegang pada janji Juru Ayat ketiga. Kepada janji Kristus Tuhanku, bagi kasih-Nya kekal mengikat, dengan pedang mekalahkan cobaan, berpegang pada janji Allah. Berpegang pada janji Juru Selamat. Ku berpegang pada janji Allah. Ayat terakhir. Kepada janji Bapa mulia, yang selalu dengan firman-Nya, bersandar pada Juru Selamatku, berpegang pada janji Allah. Sila lihat lagi kidung bilangan 16. Kidung bilangan 16. Ayat pertama. Yesus ditinggikan di seluruh dunia,
lihat lagi di bilangan 347. 347. Kidung bilangan 347. Ayat yang pertama. Ayat kedua. Ayat ketiga. Sila lihat di kidung bilangan 332. 332. Kidung bilangan 332. Ayat yang pertama. Ayat kedua. Ayat terakhir.
pimpin pelajaran kidung sampai di sini. Haleluya. Siap sedia, sila doa dalam hati. 请预备同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan kebaktian. 奉主耶稣基督圣名开始我们的聚会。 Kita pertama-tama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan kidung bilangan 227. 首先一同起立啊，赞美神，赞美诗227首。 Dengarlah perintahnya, camkan dalam hati. Bahagialah orang yang lakukan firman-Nya, bagaikan pelita bagiku. Pimpinku berjalan ke surga. Siapa yang lakukan seluruh firman-Nya, bagai rumah di atas batu, air melanda dan badai menerjang, dia tetap berdiri tenggelam. Perintah Tuhan kudus, adil, sungguh benar. Peganglah hai semua umat-Nya, yang lurus firman-Nya kan terima janji-Nya. Mengesyap bahagia selamanya, tak kalah di sorga ku terus puji-Nya. Karena berkat-Nya berlimpah, berharap umat-Nya jalankan perintah-Nya, bertepuk berdiam selamanya. Silakan duduk. 请坐。 Syukur pada Tuhan memimpin kita, dapat lagi kita bersama-sama dalam kebaktian secara online ini. 感谢主的带领，使我们再次能够有机会在线上一同聚会。 Kita percaya atas kasih karunia dan rahmat Tuhan memberikan kita kesehatan dan hidup lagi sehingga beroleh kesempatan. 我们相信这是主赐给我们每一位的恩典，赐给我们生命，赐给我们机会，使我们能够一同来去敬拜他。 Sehingga kita dapat meneruskan aktiviti seharian kita, pekerjaan kita, dan menikmati apa yang harus kita nikmati. 使我们能够有机会来去继续我们的生活，还有行一切我们的事工。 Jadi patutlah kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. 因此我们应当祷告感谢主。 Dan dalam doa juga pastinya kita mohon Tuhan memimpin kita di dalam kebaktian ini. 同时呢，在祷告里面呢，我们求主带领我们今天的线上聚会， Supaya hati dan pikiran kita berada mendengar ya firman Tuhan. 好让我们的心思意念呢都能够专注来去听神的道， Sehingga kita benar-benar mendapat berkat melalui kebaktian ini. 好让我们借着今天的聚会呢，真的能够得到恩典。 Mari kita sehati berdoa. 同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Hari, hari, hari.
Haleluya, salam damai sejahtera dan selamat beribadah kepada semua saudara dan saudari, rakan sekerja, pendatua, pendeta, diaken, diakenis yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 首先要向在线上的每一位长职传道各位弟兄姊妹们还有朋友们问候平安。 Sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita dapat bersama-sama lagi dalam kebaktian melalui online. 非常的感谢主的看顾带领，使我们每位有机会再次的来在线上一同聚集做聚会敬拜主。 Kali ini saya ingin berkongsi suatu peristiwa di dalam perjanjian lama. 透过这次的机会呢，要带领各位来去讨论
旧约时代的这个一个事件。 Dan saya berikan tajuk tragedi hidup Dina. 因此呢，我给的题目呢就是迪娜的人生悲剧。 Ini adalah suatu tragedi yang menimpa seorang gadis sunti, gadis yang murni. 这是一个悲剧发生在一位纯洁的女子身上。 Dia adalah anak gadis pasangan suami istri Yakub dan Lia. 就是雅各和利亚的女儿，这个迪娜。 Dina adalah satu-satunya anak perempuan Yakub. 这迪娜呢是雅各的唯女， Sudah pasti dia anak yang disayangi oleh ibu bapa dan abang-abangnya. 肯定的是受到她的双亲还有哥哥们的疼爱。 Dina adalah seorang gadis yang baik yang senantiasa menuruti perkataan ibu bapanya. 这迪娜呢是一位非常乖巧又听话的女儿， Dia selalu berada di rumah dan tidak pernah keluar atau terpisah dari rumahnya. 她呢就是时刻刻待在家里，不曾离开过她的双亲。 Namun pada suatu hari, 可是到了有一天， Dina mengambil keputusan keluar dari rumah. 迪娜呢就采取了这个决定，就是要就是离开家， Dan dia pergi ke suatu pesta atau perkumpulan anak-anak muda sebaya dia. 就是她要出席和她的这同龄的朋友们的这个聚会。 Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 34 ayat 1 dan ayat 2. 首先，请看创世纪的34章的第1节到第2节。 Kejadian pasal 34 ayat 1. 创世纪34章的第1节。 Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lia yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ayat 2. 第2节。 Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. 第1节，利亚给雅各所生的女儿迪拿出去，要见那地的女子们。第2节，那地的主西魏人哈马的儿子示剑看见他，就拉住他，与他行淫，玷辱他。 Mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat asing bagi keluarga Dina. 就是要去这个外地见他的朋友们，就是对这迪娜来说呢是新的地方， Bukan kampung halaman atau tempat asal mereka. 并不是指他的故乡、他的原地来说。 Mereka adalah pendatang dan orang asing di tempat itu. 他们呢是在那地的客旅、外地人。 Ini menunjukkan penduduk atau perempuan-perempuan itu adalah bangsa asing. 这表示呢，这女子们呢是外族人。 Di tempat perkumpulan itu terjadilah tragedi di dalam hidupnya. 就在那个地方聚集的人们呢，就悲剧呢发生了在迪娜身上。 Dina diculik dan diperkosa. 这迪娜呢被拐走，又被这个行淫了。 Tidak ada sesiapapun yang mahu hal ini terjadi. 没有一个人想要这事情发生的， Baik Dina maupun orang tuanya. 无论是迪娜都好，或是她的双亲都好。 Tetapi hal yang tidak diingini ini sudah terjadi. 可是这悲剧呢，还是发生了。 Dan pertanyaannya adalah mengapa Dina pergi mengunjungi tempat itu? 可是问题就是为什么迪娜要去那个地方呢？ Alkitab hanya menyatakan mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. 在这里圣经只有记载说，这迪娜要见那地的女子们而已。 Tetapi tidak dinyatakan mengapa atau apa yang mendorong dia untuk pergi mengunjungi perempuan-perempuan itu. 可是就是没有说明为什么他有什么原因导致他要去那地见他那些女子们。 Tetapi pastilah
ada sesuatu yang membuak-buak di dalam hatinya atau perasaannya yang menjadi pencetus gerakannya pergi ke tempat itu. 可是肯定的就是呢，有他的因素导致这迪娜呢，逼不得已一定要去那个地方见他的那个地方的女子们， Seperti remaja sebaya dia. 就和他的同龄朋友们一样， Mungkin keluar untuk mencari teman. 或许要外出去寻找朋友， Mahu melihat apakah aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan di dalam pertemuan-pertemuan mereka. 就是要来去观察那个地方聚集的人们所做的活动是什么， Mau melihat pakaian dan hiburan yang mereka nikmati. 要去看他们所穿的衣着，还有所享受的这个娱乐。 Apa saja yang membuatkan gadis-gadis di situ itu riang gembira. 就是有什么事情导致那地的女子们呢多么的欢乐？ Mengapa? Mereka kelihatannya banyak teman dan begitu bebas sekali. 就是为什么他们看起来这么多的朋友又这么的开放自由？ Aku juga mahu melihat dan seperti mereka. 我也想和他们一样。 Mungkin inilah sebahagiannya yang ada di pikiran Dina. 或许这一些就是他所想的一部分的这个因素吧。 Dina mungkin memiliki rupa paras yang cantik. 或许迪娜就是有好的这个长相， Setidak-tidaknya yang pasti ialah dia mewarisi kecantikan mata dari ibunya Lia. 至少呢，他就是遗传了他母亲莉亚的这个美貌。 Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 29 ayat 17. 我们请看创世纪29章的17节， Kejadian pasal 29 ayat 17. 创世纪29章的17节， Lia tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. 莉亚的眼睛没有神气，拉姐却生得美貌俊秀。 Kalau dibaca di sini seakan-akan Lia itu tidak cantik, 要是我们读这个经节，看起来这莉亚呢长得不是很美， tetapi sebenarnya bukan demikian. 其次实际上不是这样。 Kalau kita membaca terjemahan yang lain, 要是我们读别的翻译版本， ada yang menyatakan Lia bermata lembut, 有的说这莉亚呢，她的双眼呢非常的柔美， ada lagi yang menyatakan Lia matanya indah. 有的说莉亚的眼睛呢非常的漂亮， Dan kebanyakan terjemahan mengatakan Lia matanya lembut. 大致上翻译的版本说莉亚的眼睛呢是多么的柔和。 Jadi mungkin sebab itu terjemahan Alkitab yang kita gunakan ini menerjemahkannya tidak berseri karena mata yang lembut itu. 可是按照我们所读的这个圣经翻译版本说，莉亚的眼睛呢是没有神气的。 Tetapi pastinya ya Dina memiliki rupa paras yang cantik. 无论如何呢，这莉亚呢拥有非常好的长相。 Kecantikannya itu mungkin telah menjadi pendorong Sikem menculiknya dan merogolnya. 就是因为这个迪娜的这个美貌呢，导致呢事件呢把她拐去就是强暴了她。 Perkataan rogol ini sangat menakutkan dan keji. 这强暴这个字眼呢，非常的可怕又非常的憎恨。 Tidak ada orang yang suka dengan perkataan ini. 没有一个人都喜欢这个字眼， Apalagi kalau perbuatan itu terjadi. 更何况这个事情又发生了呢？ Jauhkanlah kiranya daripada itu. 我们必须要远离这个事情。 Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 24 dan ayat 29. 我们请看《申命记》22章24节和29节， Ulangan pasal 22 ayat 24. 《申命记》22章24节。 Maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. 24节，你们就要把这二人带到本城门，
用石头打死一女子，是因为谁在城里却没有喊叫？男子是因为玷污别人的妻，这样就要把那恶从你们中间除掉。 Ayat 29. 29节， Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. 这男子就要拿50斯克勒银子给女子的父亲，因他玷污了这女子，就要娶她为妻，终身不可休她。 Menurut di sini ada dua keadaan diperkosa atau dirogol. 在这里呢，有2种就是被强暴的案件。 Diperkosa atau rogol ini pertama suka sama suka 第一种就是强暴的行为，就是彼此愿意， atau tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. 就是彼此愿意的。 Maka keadaan itu boleh dipandang sebagai kerelaan. 就是彼此愿意的情况来看待。 Yang kedua, rogol ialah tanpa kerelaan. 第二种就是彼此就是不愿意的来去被强暴。 Jadi bagi case yang pertama tadi dalam Ulangan pasal 22 ayat 24 itu hukumannya dihukum mati. 因此呢，第一种的这个强暴的行为呢，在24节说到呢，就是死刑来去处理。 Meskipun gereja bukanlah pihak berkuasa yang boleh menjatuhkan hukuman, namun sifat perbuatan ini dan upah perbuatan ini tetap sama. 虽然教会没有权利来去施法，可是这种行为呢，依然是非常严重的。 Mari kita baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. 我们再看希伯来书13章的4节。 Ibrani 13 ayat 4. 希伯来书13章的第4节。 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. 婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。 Secara tidak langsung di sini menyatakan hubungan seks sebelum nikah adalah dosa persundalan atau percabulan. 在这里呢，很直接的说明，这个婚前的性行为呢是死罪， Dan pezina dan orang sundal akan dihakimi Allah. 因此呢，他们必要得到神的审判。 Bagi case kedua, 第二种的案例， yaitu dirogol atau diperkosa, maka kedua-duanya harus bernikah. 就是彼此就是有性行为，就是即使就是被强暴了，必须要结婚。 Kalau tidak bernikah, artinya dosa ditambah dosa. 要是不结婚的话呢，就会导致罪上加罪。 Jika keduanya bernikah dengan orang lain, mereka berbuat zina. 如果2人都和别人第三方来去结婚呢，他们就是有这个淫乱的罪。 Saya nasihatkan dan peringatkan anak-anak saya dan yang sebaya dengannya, berwaspadalah senantiasa. 我在这里呢，也有劝勉我的子女们，还有他的同龄的朋友们呢，就是要时常谨慎， Jangan suka keluar malam 不要喜欢夜间外出， atau keluar ke rumah teman-teman berhari-hari lamanya. 或者是说多就是好多日子呢，就是待在朋友的家里， Jangan keluar rumah tanpa pengetahuan ibu bapa 不要就是不通知父母就离开家里了， atau keluar ke tempat-tempat keramaian 或是出席多人的这个聚会， atau pergi ke tempat-tempat yang tidak sesuai sebagai umat Tuhan. 或是出席了就是不适合基督徒聚会的场所。 Jika sudah berlaku, penyesalan sudah terlambat. 如果发生了，那么后悔就莫及了。 Peribahasa mengatakan terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa. 马来的谚语说呢，这个船就是发生意外了，
还可以退后，如果是源于就是出意外了，很难要来去更改。 Ingat bahwa dunia di luar sana penuh dengan serigala dan binatang buas lainnya. 我们要晓得，在外的世界呢，充满了这个凶暴的狼和这个动物。 Dina berkemungkinan berpikiran positif, berpikiran baik. 或许迪娜当时的思想呢单纯， Pikirannya lurus. 思想很单纯， Dia bukan berjalan-jalan dengan niat berfoya-foya. 他不是说心里想要来去欢乐，就是自由来去外出的。 Dia tidak berpikir orang lain itu jahat. 他没有想到别人是有恶意的， Dia baik, berbuat baik. 他就是行善，他是好的。 Pastilah tidak ada orang yang sakit hati maupun yang berniat untuk menyakiti dia. 肯定的不会有人会要来去伤害他， Dia ramah dan baik kepada semua orang. 他对别人就是多么的好，多么的温柔。 Tetapi saudara dan saudari, 可是弟兄姊妹们呢， reality dunia kita 我们世界的这个现实， bukan saya orang baik, maka saya tidak akan menjadi sasaran kejahatan orang. 不是说我是好人，我不会被有恶意的人来去攻击。 Kejahatan juga dilakukan tidak semestinya pelaku itu jahat, 这个坏事呢，不一定是说对方是坏人才会做的， melainkan karena si pelaku itu ada peluang, ada kesempatan untuk berbuat jahat atau melampiaskan keinginannya. 而是对方是就是有趁机来去释放他的这个情欲，来去行恶的。 Kejahatan juga tidak selalunya dirancang atau terancang, 这个罪恶呢，并不是时常都有计划好的， tetapi berlaku seketika itu juga karena adanya kesempatan. 而是顿时直接发生，因为有他的机会在那里。 Pelaku kejahatan itu juga tidak semestinya dia sudah mempunyai target atau sasaran untuk jadi mangsa. 这行恶的人呢，不一定是说他已经有定好了目标才会做的。 Sering juga terjadi yang kita dengar, yang kita baca, ya, mangsa itu adalah secara rambang. 我们时常读到或是听闻说，受害者呢是大众中的随意得到的被成为这个受害者的。 Seperti di dalam case ini, 比如说这个案件， Sikem tertarik kepada Dina sehingga bernafsu untuk merogolnya. 这事件呢就是看好了、看上了这迪娜呢，直到他心里呢起了这个情欲。 Baiknya mangsa tidak dibunuh. 幸好受害者没有被杀。 Biasanya case seperti ini berakhir dengan pembunuhan. 通常呢，这种案件呢是以命案去结束的， Jadi berhati-hatilah. 因此呢要非常的小心。 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 哥林多前书15章的33节， Alkitab mengingatkan, 圣经提醒 pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaannya. 说到这个乱交的行为败坏这个善行。 Ada yang mengatakan ayat ini adalah satu peribahasa dari seorang penyair Yunani yang terkenal. 有的人说这个谚语呢是希腊这个诗者的他是他创作的。 Ya, ini sebuah kutipan dari penyair Yunani yang bernama Thais Menander pada abad keempat sebelum Masehi. 就是主前4年这个希腊这个学者所创作的。 Dan kelihatannya ya perkataan ini sudah menjadi suatu peribahasa yang lazim di zaman itu. 看来呢是当时就是口头语了。 Jadi suatu peringatan terhadap bahaya bergaul dengan orang-orang jahat. 因此呢，成为了我们今天社交上的一种警告。 Peringatan bahaya bergaul dengan orang-orang yang hidup bebas dan tanpa naluri yang baik. 就是要对这些外面的人呢，就是没自由的生活的人呢，要非常小心。 Peringatan
di ayat 33 ini mungkin berhubungan dengan ayat 32. 或许33节和32节这两个经节有互相连带关系的， Yaitu sebahagian dari orang-orang yang tidak percaya mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. 就是一部分人说呢，不相信这个死后会复活。 Jadi mereka orang-orang yang hidup bebas dan berusaha untuk memenuhi perbuatan-perbuatan jahat mereka yang begitu rosak. 就是他们就是尽情的在生活里呢追求享受来去满足他们的私欲。 Mereka sering melaungkan slogan atau berkata, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. 他们因此呢口头上喜欢说呢，我们尽情吃喝吧，明天或许我们死了。 Perkataan ini memaparkan gaya hidup mereka yang hedonisme, ya, mementingkan keseronokan, melampiaskan keinginan dan kesenangan. 就是透过这个话语呢，能够呈现出他们在生活里呢多么的开放放荡。 Jadi Rasul Paulus, ya, menentang dasar pandangan mereka itu. 因此呢，使徒保罗呢就是拒绝了这种想法。 Dan sekarang Paulus, ya, memperingatkan kepada jemaat Korintus betapa berbahayanya, ya, gaya-gaya ataupun sikap hidup orang-orang seperti itu. 因此呢，在这里的使徒保罗呢，再次劝勉提醒哥林多的教会信徒们呢，就是乱教的生活呢是多么的可怕。 Paulus mau menyatakan bahwa mereka akan dirosak oleh orang-orang seperti ini. 因此呢，使徒保罗劝勉他们说呢，他们会被这族人来去败坏了他们的善行。 Mereka akan jatuh dalam cara hidup mereka yang mengikuti prinsip-prinsip yang jahat ini. 就是他们会被他们这种放荡的生活呢跌倒。 Jadi perilaku dan pergaulan yang buruk sangat mungkin menjadi orang berbuat jahat. 因此呢，行为呢，还有这种社交，可能会导致一个人行恶。 Setiap orang yang ingin menjaga kemurnian atau kekudusan hidup harus menjaga pergaulan yang baik. 一个人想要保守圣洁的生活呢，必须要保守好、过好自己的这个社交。 Kesalahan dan kejahatan itu sifatnya menular. 这种恶事呢，不断的在扩大。 Jadi supaya jangan tertular, kita harus menjauhi orang-orang yang berkelakuan seperti itu. 趁着我们还没变坏的时候，我们必须要远离这种恶人。 Mari kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 20. 我们再看箴言13章的20节， Amsal 13 ayat 20. 箴言13章的20节， Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malam. 20节，与智慧人同行的必得智慧，和愚昧人作伴的必受亏损。 Mungkin orang berpikir, 或许人们都这么想： aku baik biarpun orang lain jahat. 我是好的，即使别人是坏的。 Aku tidak minum arak atau alkohol walaupun orang lain minum. 我绝对不喝酒，即使别人是喝酒的。 Aku tidak akan menuruti perbuatan mereka. 我不会跟随他们的这个行为。 Aku akan hanya duduk di tempatku saja. 我只是单单坐在我的座位上而已。 Aku akan baik-baik saja. 我是好好的而已 Jangan risau. 不要担心吧。 Semua nasihat kamu itu akan saya ingat. 你们的这个劝告呢，我会记着。 Namun Alkitab mengingatkan, 可是圣经劝勉， berteman dengan orang yang salah akan menuai bencana. 和愚昧人作伴的必受亏损。 Apa yang terjadi kepada Dina sudah cukup dan jangan terulang untuk kita. 发生在蒂娜身上的悲剧呢，就够了吧？不要发生在我们身上。 Apa yang telah terjadi kepada Dina sangat memalukan. 发生在蒂娜身上的多么的这个羞辱， Sangat memedihkan hati orang tuanya. 就是非常的酸了他老人家的心， Itu sudah pasti. 这是肯定的。 Saya tidak terfikir orang tua Dina masih dapat berpikir ini makan besar. 我绝对不会认为这个迪娜的双亲说好事就是会有喝喜酒的机会了。
Selain menyakiti hati dan memalukan orang tua, 就是伤了他老人家的心之外， Dina harus berpikir juga bahwa abang-abangnya juga terkesan dan sangat marah dengan kejadian ini. 他的哥哥们呢，同样受到了极大的这个创伤。 Baiknya kejadian ini diketahui semuanya. 就是众人们都知道这件事发生了， Pelakunya dikenali, 做的人他们都认识， tidak perlu tunggu lama dan melalui proses yang lama untuk menangkap si pelakunya. 不需要经过长的时间来去抓这个恶人。 Dan baiknya lagi si pelaku mengakui segala perbuatannya, 况且这个做的人都承认 menyesal dan mahu bertanggung jawab. 后悔，然后又要来去负责任。 Bukan saja membayar pampasan menurut hukum, tetapi juga mengawini dan memeluk agamanya Dina itu. 就是不仅仅就是要赔偿这个损失，而且还要娶这迪娜为妻，还要就是要信奉他的信仰。 Tetapi saudara dan saudara, 可是弟兄姊妹们， ibu bapak semua, 如今的父母们， kita ambil serius kesalahan ini. 我们必须要严厉的看待这件事。 Hal ini tidak berakhir di sini saja. 这件事不仅仅停止在这里而已， Hal ini menjadi lebih serius dan berbahaya. 这个事情呢，就是更严重了。 Ini bukan makan besar. 这不是大宴席， Abang-abang Dina masih tidak berpuas hati 迪娜的哥哥们依然不服， dan merencanakan komplot pembunuhan besar-besaran. 后来就计划了、筹划了，就是要采取行动，就是大屠杀。 Komplot pembunuhan ini dirancangkan begitu licik dan terencana. 就是策划了多么完美的这个大屠杀行动。 Nah, ini kita dapat lihat di dalam Kejadian pasal 34 ayat 13. 这件事情我们能够读在创世纪的34章13节。 Kejadian 34 ayat 13, saya baca seorang ya. Ayat 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. 14. 14节， Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. 15. 15节， Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. 16. 16节， Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Ayat 13 hingga ayat 16 ini adalah komplot licik mereka. 13节到16节是他们的这个就是狡猾的行为。 Kemudian apa yang terjadi seterusnya? 接下来发生了什么？ Kita boleh baca dari ayat 24 sampai ayat 29. 我们可以读在24节一直到29节那里。 Ini terjadi pembunuhan massal atau pembunuhan besar-besaran. 在这里呢，发生了极大的这个大屠杀案件。 Jadi apa yang kita lakukan, kesilapan Dina berakibat fatal. 因此呢，在迪娜身上发生的事情呢，最终都是悲剧来去结束。 Jangan singkatkan pikiran. 我们不要单纯的思想， Jangan pandang ringan akibat dari sesuatu perbuatan kita itu. 我们千万不要在我们的这个行为上看清它的后果。 Apakah Dina telah memikirkan semua risiko dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi dari perbuatannya itu? 迪娜是否在她的这个行为上想出了她的后果吗？ Atau dia mungkin hanya berpikir, tidak apa-apa. 或许她只不过是说没事吧， Bukan keluar rumah terlalu lama. 又不是离开出家这么久， Sekadar tengok-tengok saja. 只不过是随便的看看而已。 Saya akan jaga diri. 我会保重， Apa salahnya? 有什么错呢？ Apakah kita sudah menangkap
pokok pembelajaran ini. 我们是否已经掌握了这个事情的教训呢？ Ini bukan soal tidak boleh keluar rumah 这不是说不可以离开家的问题， atau dilarang keluar rumah. 或是被禁止离开家的问题。 Ada beberapa soal penting di sini. 在这里呢，有几个重要的事情。 Yang pertama, 第一， kegagalan orang tua. 父母们的失败， Tragedi yang menimpa Dina boleh wujud dari kegagalan orang tua. 这迪娜人生的悲剧发生，可以是因为双亲们的失败。 Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya 父母们应当成为儿女们的这个榜样， dan memberi peringatan kepada mereka. 给他们劝勉和提醒。 Yakub gagal memenuhi kehendak Tuhan. 雅各就是失守了对神对他的这个信任。 Kita lihat dalam Kejadian pasal 31 ayat 3. 我们请看创世纪31章的3节， Kejadian 31 ayat 3. 31章的第3节。 Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. 耶和华对雅各说：“你要回你祖、你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。” Perintah Tuhan kepada Yakub sangat jelas dan terang. 在这里呢，神吩咐雅各的命令非常的清楚。 Tuhan menyuruhnya kembali ke tanah nenek moyangnya, 耶和华吩咐雅各要回他的祖宗的地， yaitu tempat di mana Ishak ayahnya serta kaum keluarganya tinggal atau berada. 就是他的父亲以撒所居住的地。 Akan tetapi dalam perjalanan menuju ke tempat itu, 可是，在他们的路途上呢， Yakub singgah dan mendirikan kemahnya di dekat wilayah orang kafir. 这雅各呢就停在这个外邦人的地那里打帐篷了。 Ini kita dapat lihat dalam Kejadian pasal 33 ayat 18 hingga ayat 19. 我们可以读在创世纪33章的18节那里。 Jadi ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan ini mendatangkan petaka kepada keluarganya. 因此呢，这个雅各对神的不忠带来了给他后患。 Dan bukan hanya itu saja. 不仅如此， Ketika kekecohan berlaku, 当这个大乱发生的时候， Yakub pun diam dan membiarkan anak-anaknya menyelesaikan perkara yang seharusnya orang tua yang menyelesaikan. 这雅各呢就任由他的孩子们来去解决这问题，而是按道理来说呢，是他必须来去亲自解决的。 Sungguh bukan tindakan yang bijak. 这真的是不聪明的作为。 Alkitab menyatakan apabila Yakub mengetahui Dina telah diperkosa, dia diam saja. 圣经说，当雅各知道迪娜被强暴了之后呢，他就冷静而已。 Jadi apabila berlaku sesuatu di dalam keluarga kita, baiklah orang tua yang segera mengambil tindakan untuk mengatasi atau menyelesaikannya. 当事情发生在我们家的时候，老人家应当出面来去解决，更好。 Sebab mungkin juga perkara itu terjadi disebabkan oleh sikap kita yang tidak taat kepada perintah Tuhan. 或许事情发生是因为我们对神的不忠而造成了。 Yang kedua, 第二点， persoalan di sini ialah tentang kewaspadaan. Jadi- Berwaspadalah. 在这里的另一个问题呢，就是谨慎。 Berwaspada ini bukan berarti kita pergi ke tempat, kita sengaja pergi ke tempat itu, lalu kita berhati-hati atau berwaspada di sana. 在这里所谓的谨慎呢，并不是说我们故意来到一个地方，后来呢，我们才采取谨慎的行动。 Kita sudah berada di tempat itu, baru kita berhati-hati. 我们来到了那个地方之后呢，我们才来去做谨慎。 Itu bukan waspada, itu nahas namanya. 这不是谨慎，这是祸患。 Berwaspada adalah sikap mengelak dari sesuatu atau tempat yang berisiko bahaya. 这谨慎呢，是一种就是远离就是高风险的地方而谨慎的。 Berwaspada adalah sikap menghindari
sebelum sesuatu yang buruk terjadi. 这谨慎呢是说呢就是悲剧发生之前所采取的谨慎行动。 Jadi kalau ada orang yang menawarkan pulangan atau keuntungan yang sangat menarik, jangan lekas terpujuk. 如果有人就是推荐有很大的这个回报的活动呢，我们千万不要轻而易举的去答应。 Atau ada orang yang memang kita kenali, 或许我们是认识对方的， namun kita tahu ya perilakunya tidak baik, 可是我们知道他的活动呢是不好的， memberi tumpangan kepada kita. 就是给我们这个机会， Jangan kita masuk ke dalam kereta atau mengikuti dia. 我们千万不要进入他车跟他走， Apatah lagi orang yang kita tidak kenali. 更何况我们是不认识对方的。 Karena kebanyakan case kejahatan dilakukan oleh orang yang dikenali oleh mangsa. 因为呢，大致上的案件发生呢是受害者呢是认识对方而发生的， Orang yang terdekat dengan mangsa. 就是受害者的亲属。 Dina gagal dalam hal berwaspada. 第一呢，在谨慎事上呢失败了。 Pertama, perkumpulan itu tidak harus dia pergi. 第一就是这个聚会的场所呢，他是不应该去的。 Perkumpulan itu pastinya tidak membangun, 这聚集的活动呢，肯定不会带来这个造就， hanya memberi kepuasan mata dan perasaannya. 只不过是满足眼目的情欲而已。 Kedua, Dear. perkumpulan itu oleh orang yang tidak dikenali dan bangsa kafir atau bangsa lain. 这个聚集的场所呢，都是外族来去聚集的地方呢。 Jadi risiko ada di mana bermacam-macam kejahatan dan orang jahat di situ. 因此呢，在那里呢，很大的风险都会有，恶人也会有。 Ketiga, dia pergi seorang diri. 第三点就是他独自去， Ini mendedahkan dirinya berisiko menjadi target, menjadi sasaran. 因此呢，他是在这里呢，他的风险更大了，他成为了这个恶人的目标了。 Dina pergi untuk melihat, 第一呢，只不过是去要看而已， tetapi yang sebenarnya dia pergi untuk dilihat oleh orang lain juga. 可是呢，同时呢，他忘了他去呢，也是要被别人来去看的。 Dia pergi untuk melihat anak-anak perempuan di negeri itu. 他去呢，原本是要去看那地的女子， Tapi saya percaya 可是我相信， ada kemungkinan dia juga terfikir dengan anak-anak muda di negeri itu. 他同时呢，也想到了在那地的男子们。 Nah, inilah kehilangan kewaspadaan mengakibatkan tragedi hidup Dina. 因此呢，这就是所谓的失去了谨慎，导致恶剧发生。 Yang ketiga, 第三， persoalannya lagi ialah jangan turuti keinginan. 我们要学习的就是不要顺从私欲。 Alkitab mengatakan bukan semua keinginan itu baik. 圣经说，不是所有的欲望都是好的， Ada keinginan yang merosakkan. 有的就是败坏的私欲。 1 Petrus pasal 1 ayat 14. 彼得前书第一章14节， 1 Petrus pasal 1 ayat 14. 彼得前书第一章14节， Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Rasa ingin tahu ya yang membuatnya terancam bahaya. 你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。 Dia pergi keluar, 他就是出去了， mungkin tanpa pengetahuan ayahnya, 或许就是他的双亲都不知道的， tetapi dengan izin ibunya. 就是他的母亲答应了。 Dia pergi mengunjungi perempuan-perempuan itu mungkin di sebuah pesta ataupun pada suatu perkumpulan mereka. 也许他就是出席了一个就是大聚会就是在那地呢，就是要看那地的女子。 Karena Dina merupakan satu-satunya anak perempuan, 因为这迪娜呢是他家的唯女， dia merasa kesepian di rumah.
他在家呢感到就是寂寞， Tidak ada perempuan lain yang sebaya dengan dia yang dapat diajaknya berbual-bual atau berbincang-bincang. 就是在他家里呢没有别的女子们呢能够和他陪伴他来去聊天， Oleh sebab itu dia pergi keluar untuk menghibur diri, 因此呢他就决定的就是出去了来去放松自己， untuk menghilangkan kesedihan 就是要就是除去他的心里的忧伤， dan untuk memuaskan keinginannya dapat bergaul lebih santai dengan orang-orang di tempat itu. 同时呢也是给他一个机会来去和在当地的女子呢就是聊聊天交朋友。 Alasannya untuk mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. 他就是要来去观察当地的女子的理由， Tanpa disadarinya, inilah awal dari tragedi hidupnya. 他没有想到就是这是他悲剧的源头。 Persoalan yang keempat ialah jangan memanjakan anak. 第四点，我们要学习就是不要纵容孩子。 Berdasarkan Kejadian pasal 30 ayat 1 sampai ayat 43. 创世纪的30章的第1节到40节， Dina sepertinya adalah satu-satunya anak perempuan Yakub. 我们都知道迪娜呢是雅各的为女， Maka kita dapat menduga bahwa dia adalah anak yang dimanja oleh ibunya dan disayang oleh keluarganya. 因此呢，我们能够料到就是迪娜呢是受到她的家人来去疼爱。 Tapi nampaknya hal itu tidak membawa sukacita atau kebaikan bagi mereka. 可是看来呢，这个事情呢，并不带来给他们幸福， Sebab anak-anak yang dimanja jarang menjadi anak yang paling baik. 因此呢，通常呢，这个被放纵的孩子们呢，通常呢不会成为最乖的孩子。 Dina kira-kira baru berumur 15 atau 16 tahun ketika itu. 当时呢，估计迪娜呢只不过是年龄15岁而已， Tetapi dia telah menimbulkan keaiban dan kejahatan. 可是呢，带来了给他的这个羞辱。 Itulah masalah dari memanjakan anak. 这就是宠坏孩子带来的悲剧。 Anak yang tidak dikendali atau ditegur, 就是不被管教好的孩子们， tetapi dibiarkan sendiri, 而是给他自由， dibiarkan untuk mengikuti kecenderungan-kecenderungan hatinya sendiri, 就是任由给他来去行自己所心所要的事情。 mungkin dia akan hidup baik kalau dia mau. 或许他能够过得好， Tetapi kalau dia mengambil jalan-jalan yang salah, 可是如果他选择错的路的话， tidak ada orang yang dapat mencegahnya. 没有人能够就是来去管教他。 Sedikit anak-anak yang dimanja menjadi anak-anak yang baik. 当然，也有不少被宠的孩子们呢是好的， Alkitab menyatakan tidak baik memanjakan anak. 可是圣经说呢，就是要纵容孩子呢是不好的， Maka tidak baiklah. 因此就不好了。 Jangan pula kita kata baik. 我们千万不要说是好的， Sebab Alkitab menyatakan tidak baik. 因为圣经说呢是不好的。 Baik, inilah beberapa persoalan yang dapat kita lihat melalui tragedi hidup Dina ini. 因此呢，以上是我们从迪娜的人生悲剧里能够学习的几个问题， Ada berkaitan dengan tanggung jawab orang tua. 是和父母们的责任有关的， Ada kaitan ya dengan kewaspadaan, 和这个谨慎的事情有关的。 dan ada juga persoalan ya tentang menuruti keinginan hati, 还有的就是顺从私欲的这个问题， dan ada kaitan dengan memanjakan anak. 还有的就是纵容孩子的问题。 Jadi perkongsian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan sampai di sini. 道理分享到此为止。 Seterusnya kita puji Tuhan, Kidung Bilangan 228. 我们再次起立颂诗228首。
kasih, perintahnya tak berubah. Ingatlah pada firman-Nya, bahagia bagi yang setia. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Bila dengar tak lakukan, akan dapat janjinya. Yang giat lakukan firman-Nya, pastilah berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Semua yang turut perintah-Nya akan masuk ke surga. Di sana kudus dan mulia, hidup bahagia selamanya. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Silakan duduk. Kita bersyukur kita mengakhiri kebaktian kita pada kali ini. 我们感谢主啊，以祷告来结束今晚的聚会。 Kita berdoa, mengucap syukur. 在祷告里呢，我们献上感谢祷告， Kita berdoa juga untuk membantu saudara dan saudari kita yang kita tahu kurang sehat. 在祷告里也为身体欠安的弟兄姊妹们代祷， Kita bantu doa bagi kemajuan gereja kita. 同时也为教会的进步代祷， Mendoakan bagi kerja-kerja suci di dalam gereja. 同时也为教会一切的事工代祷， Supaya semuanya dapat berjalan seperti yang telah dirancangkan. 好让一切都能够按照计划来去完成。 Baik, mari kita sama-sama berdoa. 同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Amin. Syukur puji Tuhan, kebaktian kita sampai di sini. 感谢主，今天的聚会到此结束为止。 Terima kasih dan Tuhan memberkati semua. Jumpa lagi. 愿真神祝福大家平安再会。 Haleluya.